KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM. Al-yawm antum ma'i Syafiqah Hanafiah fi sukses SPM 2022. Al-yawm insya-Allah sanata'allam 'anil manahij al-ulum al-islamiyah tingkatan 4 dan 5 fi bidang usul fiqh wa man huwa al-muallimah al-mumtaz al-yawm. Walidhalik hayya nanzur profil guru. أهلا أنتم معنا في ديديك تي في كي بي ام سكسس اس بي ام 2022 ومعنا الآن في استوديو أستاذة سيتي زبيدة عثمان من Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Syafiqah. Ustazah kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah aidan bikhair. Ustazah, al-yawm Ustazah untuk dalam kelas ini bukan kita berdua sahaja, laisa anti wa ana faqat wa hunaka al-an at-talamis min Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang Selangor yang mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Baik. Insya-Allah. Insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Indana Damia Kalisa fi Google Meet. Ahlan Damia. Summa indana Syamimi min Sambana Baru Salak Tinggi aidan. Ahlan. Summa Hanifah. Wa akhiran Quratul Nusrah. Quratul Nusrah. Masya Allah, itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini untuk belajar lebih lanjut berkenaan dengan Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah tingkatan 4 dan 5 bidang usul fiqh. Jadi Ustazah, saya tak sabar Ustazah nak dengar penjelasan Ustazah. Jadi persilakan Ustazah. Baik, syukran jazilan ya Syafiqah. Baik, ya tulabi wa tulabi fil bait. Baik. هناك اليوم سنتعلم عن علم أصول فقه لماذا أو لسنة رابعة والخامسة فقط. أصول فقه فقط. كما عرفنا علم مناهج العلوم الإسلامية هناك قسمين، يعني علم منطق وعلم أصول فقه. صح؟ يا طلابي صحيح؟ طيب، والقسم الثاني هناك أصول فقه للسنة الرابعة. هناك ثلاثة مواضع فقط: علم أصول فقه، حكم الشرعي وأقسامه، والمصادر الأساسية للتشريع فقط. ثم هناك قسم الثاني للسنة الخامسة، الأدلة المختلف فيها والنسخ، الاجتهاد والتقليد، وأخيرا مقاصد الشرعية. Okay, nampak macam sikit sahaja tajuk ilmu usul fiqh ini, tapi kupasan dia sangat banyaklah untuk ilmu usul fiqh ya. Baik. Okay, hunaka al-kitab. Okay, kitab Manahij Ulum Islamiyah Lisanatul Rabiah. Saya rasa semua orang dah tahu dan dah kenal, memang menggunakanlah buku teks ini. Nipis je bukunya. Saya tak bawa pula hari ni kedua-dua buku tu. Jadi semua orang dah maklum dah. Dia psikologi juga tu kalau buku nipis. Sebabnya murid anggap benda tu mudah sebenarnya. Okey. Okey. Okey, ni bentuk soalan. Saya perkenalkan dulu bentuk soalan ya. Dia ada dua bahagian, iaitu bahagian A, kismu alif wa kismu ba. Kismu alif hunaka 20 al-as'ilah. Okey, 20 soalan. Kena jawab semua soalan. Wa kismu ba hunaka 4 al-as'ilah. Ataupun ada 4 soalan saja, kena jawab semua juga. Tapi ilmu usul fiqh hari ini dia duduk dekat soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 sahaja. Soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 sahaja ya. Untuk ni tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan ia adalah soalan subjektif lah. Okey. Soalan subjektif tu macam mana? Murid kena tulis. Okey. Kena tulis di kertas jawapan. Okey, baca semua topik, fahamkan dengan baik dan juga kena banyakkan latihan. Kalau tak banyakkan latihan, murid tak dapat nak jawablah. Okey. Okey, ini antara bentuk soalan OPB. Saya tak bincanglah jawapan. Saya nak tunjukkan sahaja bentuk. Antara bentuk soalan OPB, dia ada sahih khata. Bila soalan dia minta sahih wal khata, uktub, dia kata uktub kalimah. Kena tulis sahih. Contohnya ni, contoh, belum tentu jawapan ni betul. Saya contohkan sahaja ni.
kena tulis sahih. Jangan tanda right. Baru ni peperiksaan percubaan, ada yang dia suruh tulis sahih. Murid-murid pergi tanda right. Salah. Arahan soalan uktub kalimah sahih. Jadi uktub sahih, jangan tanda right ya. Okey, itu antara contoh. Yang kedua, imla'il faragat. Imla'il faragat pun kena pilih, dia ada pilihan jawapan, pilih jawapan yang betul. Okey, baca dan pilih jawapan. Okey, ini antaranya. Dan seterusnya masih lagi OPB, ada juga dalam bentuk, boleh jadi dia keluar dalam bentuk alif ba jim dal. Sebenarnya soalan OPB ni sangat berbahaya sebabnya kita tak tahu kita tembak. Bila kita tak tahu kita tembak, kita salah tulis, maka tersalah teruslah maksudnya. Okey, sangat bahaya. Okey. Okey, dan soalan subjektif. Soalan subjektif ni antara rupa bentuk soalannya lah. Okey, dia ada satu soalan besar, alif ba jim dal, dan alif dia ada anak dia lagi, ba pun ada soalan jim dan juga dal. Okey. Jadi murid kena tulis di ruang ataupun buku jawapan yang disediakan. Baik. Ustazah, kalau contoh soalan subjektif dan soalan OPB tadi, dia dalam bahagian A sahaja ke ataupun kedua-duanya? Soalan objektif hanya duduk dekat soalan objektif, maknanya dekat OPB sahaja. Dia tak ada dekat subjektif. Kalau subjektif, murid kena syarahkanlah. Kalau soalan OPB, dia ada, boleh jadi dia betul salah ataupun suaikan. Suaikan pun boleh jadi dia keluar soalan. Dan juga ada lagi berkaitan dengan pilih jawapan tadi lah, pilih jawapan yang betul. Okey, Ustazah nak tanya pendapat anak murid Ustazah lah. Okey, antara bahagian A dengan bahagian B, Ustazah selalu pesan, kalau bahagian A, berapa markah yang awak kena skor? Siapa boleh cuba jawab? Okey, Syamimi ke, Quratul ke? Okey, cuba. Okey, ada yang mesti atas berapa markah? Dia per 20. Boleh angkat tangan? Okey, boleh angkat tangan. Boleh angkat. Okey, silakan. Okey, Syamimi. 15. 15. Mesti 15 ke atas. 15 per 20. Jadi macam mana cara nak dapatkan markah 15 per 20 tu? Mesti perbanyakkan latihan. Sebabnya dalam soalan OPB, semua yang ada dalam buku teks tu ataupun semua yang awak belajar tu, semua boleh jadi soalan duduk dekat soalan OPB. Okay? Kadang-kadang ayat dalam buku tu sebiji-sebiji dia ambil dan dia tinggalkan ruang kosong untuk tulis jawapan sahaja. Jadi baca dengan betul 15. Kalau dia dapat bawah daripada 15, maka rugilah untuk diri dia. Sebabnya markahnya akan terganggu untuk bahagian subjektif. Sebab soalan subjektif, kalau 20 markah besar, dia tak dapat, dia hanya dapat 10. Yang OPB dia dapat 10 je, dah sangat, jurangnya sangat banyak lah. Dia punya kerugian dia tu. Okey? Baik, Ustazah, itu dia untuk segmen kali ini. Jadi Ustazah, mungkin ada sedikit rumusan ringkas untuk segmen kali ini, Ustazah. Okey. Sebenarnya untuk segmen ini, maksudnya format soalan peperiksaan ini, murid kena tahu bentuk soalan tu supaya dapat tackle macam mana cara nak jawab soalan tersebut. Okey, itu dia penting untuk murid-murid yang bakal menghadapi SPM ni. Maknanya kita kena tahu bentuk soalan yang bakal dikeluarkan untuk bidang usul fiqh manahij al-ulum al-islamiyah. Jadi sekarang ini mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam 'anil manahij al-ulum al-islamiyah tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk topik kita bidang usul fiqh. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Silakan. Syukran Syafiqah. Untuk segmen yang ini kita akan ulang kaji tentang ilmu usul fiqh lisanatir rabi'ah. Ilmu usul fiqh untuk tingkatan 4 sahaja. Tadi kita dah bagi tahu untuk tingkatan 4 ilmu usul fiqh hanya ada 3 tajuk sahaja. Cuma untuk maknanya hari ini saya akan kupas secara ulang kaji saja. Maksudnya bukanlah secara lebih mendalam sebab kita dah kupasnya dalam segmen yang sebelum ni. Cuma kita nak ulang kaji balik topik yang agak susah lah. Okey, yang perlu diberi penekanan. Okey. Baik, kita tengok sikit. Okey, dalam ilmu usul fiqh dia ada ta'arif ya. Ta'arif tu automatik lah, memang kita kena hafalkan dia. Okey. Dan antaranya ada juga maudhu'. Maudhu' ni bukan tajuk, tapi maudhu' ni adalah apa maudhu' Hanifah? Apa makna maudhu'? Hanifah? Atau kawan lain ni boleh tolong? Okey.
Apa mana maudhu' ilmu usul fiqh? Atau kawan lain atau kawan lain boleh bantu? Fazrin? Topik perbincangan. Ya, topik perbincangan, bukan tajuk. Kalau kita murid-murid kebanyakannya dia ingat maudhu' tu adalah tajuk sahaja. Jadi apa dia tajuk ilmu usul fiqh, dia tak tahu, lepas tu dia tembak. Tajuk ilmu usul fiqh adalah usul dan fiqh, dia kata. Ataupun dia kata syariah Islamiah, dia kata itu. Padahal tak ada pun maudhu' dalam maudhu' ilmu usul fiqh tersebut. Okey, kita tengok satu persatu. Maudhu' ilmu usul fiqh, okey, mana yang kena hafalkan? Inilah ketiga-tiganya. Okay, ketiga-tiga maudhu' ilmu usul fiqh ni kadang-kadang dia tanya dalam soalan subjektif, senaraikan ataupun uzkur maudhu' ilmu usul fiqh ataupun uzkur isnain saja. Dia nak maudhu'ain, dia nak dua maudhu', jadi dia kena hafalkan. Kalau elok hafalkan ketiga-tiga. Kalau nak selamatlah, takut terlupa salah satu. Jadi al-adillah min haitsu dilalatiha 'alal hukmi, kaifiyah istifadah min al-adillah, halul mustafid, ya. Adillah min haitsu dilalatiha 'alal hukmi, dalil-dalil dari sudut petunjuknya ke atas suatu hukum, dan juga kaifiyah istifadah min al-adillah, bagaimana pengajaran hukum syarak diambil daripada dalil, dan juga halul mustafid, keadaan orang yang mengambil pengajaran dia. Nanti kita tengok satu persatu. Okey. Seterusnya, yang pertama ataupun al-ula. Okey, yanzurul usuli fi kaifiyat hazil adillah wa ahwaliha min haitsu kauniha adillah yahtaju biha wa yaj'aluha ala maratib mukhtalifah. Dia ada mengikut susunan yang berbezalah. Dalil-dalil yang digunakan sebagai hujah dan seterusnya menjadikan dalil tersebut mengikut susunan yang berbeza. Okey. Jadi ilmu ulama usul fiqh ni mengkaji bagaimana dalil-dalil ini dan keadaannya untuk dijadikan sebagai dalil. Bukannya dia ambil secara rawak saja. Dia dikaji. Okey, yang kedua. Okey, ya bahasu anil qawaid. Belum lagi masuk poin yang kedua, masih lagi huraian dia. Dia ya bahasu anil qawaid kulliyah wa taqririha bi adillati syar'iyyah kal asli fil amri lil wujub wal asli fil nahyi lit tahrim. Itu asasnya. Membahaskan tentang kaedah umum dan mengakuinya sebagai dalil syarak seperti asal hukum bagi ayat perintah. Okay, asal hukum bagi ayat perintah adalah membawa maksud wajib dan asal daripada ayat larangan adalah contohnya membawa makna haram. Okey, itu asal. Dan yang zuru fi muraati, dalam meletakkan satu hukum tu dia mesti melihat kepada kelima perkara ni ataupun 5 maqasid syariah ini, ad-din, wan nafsu, wal aradi, wal aqli, wal mal. Okey, mesti jaga kelima ni sebelum meletakkan sesuatu hukum. Okey, bukanlah mengikut hawa nafsu. Okey. Summa an kaifiyah istifadah minal adillah. Okey, yadrusu ahkam alfaz wa dilalatuha min umum wa khusus wa itlaq wa ghairu zalik. Summa yadrusu nasikh wal mansukh minal adillah liyastafidu wa yatawassalu biha ila al ahkam. Wa akhiran yanzuru fi halati ta'arudil adillah wa tarjihiha ka taqdimun nas ala zahir wal mutawatir ala al ahad wa ghairu zalik. Okay, ini adalah kita panggil mempelajari hukum-hukum lafaz dan makna-maknanya seperti am, umum, khusus, itlaq. Ini ada dalam ini dicerita secara ringkas saja. Murid-murid akan belajar secara terperinci untuk masa silibus tingkatan 5 ya. Untuk ini. Dan nasih dengan mansuh pun murid-murid akan belajar silibus tingkatan 5 juga. Dan akhir sekali dia mengkaji keadaan apabila terdapat pertembungan dalil dan kecenderungannya seperti nak dahulukan nas berbanding zahir ataupun hadis tu mutawatir ataupun hadis ahad dan pelbagai lagi lah. Okey. Dan seterusnya nasy'ah ilmu usul fiqh. Okey, dia ada lagi satu sebenarnya halul mustafid. Okey, halul mustafid yang poin yang ketiga ya. Okey. Seterusnya nasy'ah. Kita tengok nasy'ah ilmu usul fiqh. Nasy'ah ilmu usul fiqh yang qasimu ila kam ya Quratul. Okey, tafadhali Quratul. Nasy'ah ilmu usul fiqh ada berapa bahagian? Ada berapa zaman belasah bahagian? Ada berapa zaman? 4. Ada 4 zaman. Okey, cuba sebut satu zaman yang ada. Yang dekat slide tu dah ada lah. Asrul sahabat. Okey, asrul sahabat. Sahih, syukran, ahsanti. Asrul sahabat, summa asrul tabi'in wa asrul atba' at-tabi'in. Kita tengok satu persatu waktu bila diperlukan ataupun berkembangnya ilmu usul fiqh ini. Ilmu usul fiqh fi asri Rasulullah SAW kana Rasulullah yufti wa yaqdi bima yuha ilaihi minal Quran
wa ma yuaddi ilaihi ijtihadihi. Okey, sebelum tu diorang ni dah belajar dah, je nak tanya lagi sekali. Hanifah, fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yahtaju ila ilmu usul fiqh? La yahtaju ilmu usul fiqh fi hadzal asr. Ya, la yahtaju ilmu usul fiqh fi hadzal asr. Jadi la yahtaju. Okey? Kerana kana Rasulullah yufti wa yaqdi bima yuha ilaihi. Apa yang diwahyukan kepada dia dan juga wa bima yuaddi ilaihi ijtihadihi. Jadi tak perlu kepada ilmu usul fiqh. Okey, syukran. Ahsanti Hanifah. Summa fi asri as-sahabah. Kana as-sahabah aidan yaftun wa yaqdun bin nusus allati yafhamunaha bimilkatihim al-arabiyyah as-salimah. Wa kanu yaqifuna ala asbab nuzul ayat wa wurudil ahadis. Kanu yafhamun maqasid syari' wa mabadi'ut tashri'. Okey, Ustazah nak tanya Damia. Hal fi asri sahabah yahtaju ataupun as-sahabah yahtajuna ila ilmu usul fiqh? Damia? Asr sahabah la yahtaju. Baik, syukran. Ahsanti Damia. Fi asri sahabah aidan la yahtajuna ila ilmu usul fiqh. Okey, fahimtum ya tulabi fil bait wa fi Google Meet? InsyaAllah, fahimna. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey, nuwasil. Okey, asr tabi'in. Fi asr tabi'in ittasa'at al-futuh islamiyah. Okey, bila dah makin zaman makin panggil Berkembang. kembang, okey. Ikhtalat al-arab bi ghairihim. Jadi bercampurlah antara Arab dengan yang bukan Arab. Kathrat istibahat, okey, wahtimalat fi fahmin nusus. Maka timbul keraguan, okey? Maka timbul keraguan dan sebagainya. Maka pada waktu ini diperlukan, okey, diperlukan kepada ilmu usul fiqh. Wa fi asri atba'ut tabi'in, apa yang berlaku? Ihtadamal jidal baina ahli hadis wa ahli ra'i. Maka wada'at dawabit wa buhus fil adillah syar'iyyah wa kaifiyah istidlaliha. Jadi pada waktu ini Ustazah nak tanya Quratul. Fi asri atba'ut tabi'in, hal fi asri atba'ut tabi'in duwina. Apa makna duwina? Quratul? Tafadhali. Mula apa? Ataupun kawan lain boleh tolong? Ada sekatan dekat situ. Mungkin ada sahabat-sahabat lain yang boleh tolong. Saya boleh. Okey, silakan. Soalan Ustaz. Okey. Ilmu usul fiqh ditulis pada zaman ini. Okey, ilmu usul fiqh ditulis. Duwina ilmu usul fiqh fi asri atba'it tabi'in. Duwina, ya. Duwina ditulis, dibukukanlah pada asri atba'ut tabi'in. Ahsanti, syukran jazilan. Okey, hunaka at-tadribat. Qalil. Okey, qalil. Baik. Soal, okey, bila dapat je soalan tolong baca arahan soalan, okey. Da' alamah sahih. Dia letak alamah, ya, dia kata alamah tanda betul. Dia letak tanda betul. Awak jangan tulis sahih pula. Dia minta tandakan right, awak tulislah tanda betul. Jangan pergi tulis sahih khata' pula. Penat nanti kan. So salah satu. Okey, al-aslu soalul awal, man turid an tujib. Siapa nak cuba jawab? Okey, man turid. Okey, Syamimi. Al-aslu, Ustazah bacakan soalan. Al-aslu fil amri lil wujub wal aslu fil nahyi lit tahrim. Tadi kita baru je ulang kaji tadi. Sebelum ni ada sebut. Sahih atau khata'? Jawapan dia sahih. Sahih. Ahsanti, mumtazah. Wa syukran. Wa sanian, man turid an tujib? Okey, siapa nak jawab? Boleh angkat tangan? Ana. Okey. Okey, Ustazah, boleh soalannya. Jawapan dia tak. Oh, Khata'. Okey. Soalannya, yanzurul usuli fi mura'ati al-maqasid syar'iyyah lil muhafazah 'ala din. Ada fakat kat sini. Hati-hati. Okay, bila dapat macam pelik tu awak bulatkanlah supaya masa awak baca sekali lalu tu awak nampak ada yang pelik kat situ kan. Jadi awak bulatkan. Jadi tidaklah kita cuai. Okay? Jadi fakat. Sebenarnya ada berapa Quratul? Khamsah. Ada 5. Ada 5. Okay? Ahsanti, ada 5 tadi. Muhafazatu ala din. Apa lagi? Al-aqlu. Siapa ingat? Al-mal. Al-mal. Lagi? An-nafsu. An-nafsu. Akhiran. Al-aqlu. Al-aqlu. Okey, ada 5 ya. Kena ingat ya.
Okey, salisan syukran Quratul. Wa salisan ihtadamal jidal baina ahli hadis wa ahli ra'yi fi asri atba'it tabi'in. Sahih atau khata? Siapa nak cuba jawab? Okey. Okey, tafadhali. Sahih. Sahih. Ihtadamal jidal. Tadi kita dah baca. Ihtadamal jidal fi asri atba'it tabi'in. Betul lah kat sini. Jadi hati-hati bila kat sini kadang-kadang dia boleh tukar. Dia tukar, dia kata fi asri sahabah. Salah lah. Jadi ihtadamal jidal baina ahli hadis pada zaman asri atba'at tabi'in. Wa rabi'an kana sahabah la yahtajuna. Sahabah ya, dia kata sahabah. La yahtajuna ila usul wa qawaid li fahmin nusus. Sahih atau khata? Sahih ke khata tu? Siapa nak jawab? Damia ke siapa nak jawab tu? Okey, Damia, tafadhali. Jawapan dia sahih. Sahih, kerana la yahtajuna. Kalau dia buang la kat sini, maka jadi jawapannya khata. So, hati-hati bila soalan OPB memang sangat-sangat kena hati-hati sebabnya dia boleh, orang kata boleh padam mana-mana yang dia nak buang tu. Jadi hati-hati. Jawapannya sahih. Ahsanti. Wa min akhiran min mawdu'at ilmu usul fiqh kaifiyah istifadah minal adillah. Siapa nak cuba? Okey. Saya. Mimi. Okey, tafadhali. Sahih. Sahih. Okey. Maudu'at tadi antaranya ada 3 tadi. Kaifiyah istifadah minal adillah. Sahih. Okey, ahsanti. Wa summa nanzur ila anwa'. Okey, syukran jazilan ya tullabi. Wa summa nuwasil ila anwa' hukum syar'i. Saya baca sekali lalu sebabnya kita dah belajar dalam segmen yang sebelum ni tentang hukum syar'i ini. Hukum syar'i terbahagi kepada 2, yang qasimu ila qismain, yakni hukum taklifi. Hunaka ijab, mari kita tengok satu-satu, dan hunaka hukmul wad'i. Okey. Contoh hukum taklifi ada ijab, ada nadbu, ada tahrim, wa summa ibahah wal karahah. Ni basic asas hukum yang kita sepatutnya tahulah dalam Islam. Okey. Wa hukmul wad'i, ma huwal hukmul wad'i, antaranya ada 3, yakni as-sabab wa syarat wa akhiran al-mani'. Okey, dia asal kepada hukum asal taklifi. Cuma sebab apa kena menunaikan solat? Syarat apa? Apa syarat yang membolehkan seseorang itu menunaikan solat? Contoh, apa dia benda ataupun apa dia perkara yang menghalang daripada menunaikan solat? Jadi itu adalah hukmul wad'i, cabang kepada hukum taklifi tadi. Dan summa mustalahat musyabahah fi anwa'il hukm syar'i. Bab yang ini sila tekankan sebab kebanyakan murid dia pandang sekali lalu je macam tu. Sebenarnya kat sini boleh jadi soalan sah, batal, azimah war rukhsah. Okey. Sah contohnya sempurna rukun dia, maka sah solat dia. Batal kurang ataupun hilang satu rukun, maka batallah solat dia. Okey, azimah hukum asal. Contohnya farduan menunaikan ibadah puasa wajib ke atas semua manusia ataupun semua orang mukmin, bukan semua orang manusia, semua orang mukmin. Jadi tiada pun dikhususkan bila, maksudnya orang di utara saja puasa tahun ni, tak ada. Jadi semua, jadi azimah hukum asal. Dan akhir sekali rukhsah, contohnya puasa bagi orang yang sakit ataupun orang yang dalam musafir, maka hukumnya adalah rukhsah. Okey, ada latihan sikit juga. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanya dululah, mereka ni faham ke tak Ustaz cakap laju sangat? Okey, faham ke? Fahim tum? Taib. Okey, taib. Taib, ahsantum. Okey, ahsantunna sebab perempuan hari ni semua biasanya ada murid. Saya faham juga. Okey, taib, ahsanti. Okey. Halil anwa. Okey, soalan dia halil anwa hukmu syar'i fil amsila al-atiyah. Bila dia kata hukum syar'i, macam mana cara nak jawab dia Syamimi? Hukum syar'i ada berapa tadi? Ada 5. Sebelum tu, hukum syar'i dulu. Okey. Cabang yang pertama sekali terbahagi kepada 2 dulu. Taklifi dengan wad'i. Okey. Jadi bila tanya anwa' hukum syar'i, kena jawab dulu sama ada taklifi atau wad'i dulu. Barulah awak sebut. Kalau taklifi, apa cabang dia? Kalau wad'i, apa dia punya cabang dia? Okey, yang pertama, tutup balik jawapan. Terkeluar jawapan. Okey, yang pertama, siapa nak cuba jawab? Aufu bil uqud. Okey, Quratul. Quratul, tafadhali. Jawapan dia hukum taklifi ijab. Hukum taklifi ijab. Aufu bil uqud. Okey, menunaikan amanah. Okey. Dan sanian syukran ahsanti. Mumtazah ya Quratul. Wa sanian
Sahih ya. Tadi hukum taklifi ijab. La taqrabu zina. Qala Allah Ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Okey. Sangat apa panggil? Terkenallah dalil ini. Jadi apakah hukum syar'inya? Okey, siapa nak jawab? Apa nak cuba? Okey, Hanifah. Okey, tafadhali. Hukum taklifi tahrim. Hukum taklifi tahrim sahih. Wa akhiran wa iza halaltum fastadu. Hukum akademia. Hukum taklifi ibahah. Hukum taklifi ibahah harus untuk iza halaltum fastadu. Kita panggil apa dalil kat situ? Mencari rezeki lah. Okey. Ibahah. Okey, hati misalan wahidan likulli mustalahat. Ni Ustazah bagilah ya. Contoh, nak jawab bila dia minta misal wahidan untuk mustalahat musyabahah ni. Jadi kalau untuk contoh batal, contohnya kita boleh bagi contoh. Boleh buat ayat biasa. Contoh yang Ustazah berikan sini, contoh batalan solat bitarki ruku. Batal solat dia, maknanya dia solat tapi tak ada rukuk. Batal lah. Maknanya sepatutnya rukuk itu adalah rukun solat, tapi dia tak rukuk. Okey, jadi batal. Rukhsah pula. Okey, man kana maridan aw ala safar fi Ramadan, abihalahu ayuftir. Dibenarkan untuk dia berbuka puasa. Okey, jadi jawapannya untuk rukhsah. Contoh untuk rukhsah. Okey. Okey, dan seterusnya yuftiru. Sama juga dengan situasi tadi. Yuftiru Muhammad fi Ramadan inda safar. Dia nak berikan mustalahat musyabahah fi anwa' hukum syar'i tadi. Jawapannya apa jawapannya? Siapa tahu? Senang Ustazah ni. Ke Syafiqah tahu jawapan? Bagi chance kat akak boleh jawab. Okay. Jawapan dia adalah rukhsah. Rukhsah. Jawapannya rukhsah. Okey. Macam tu je. Kadang-kadang murid dia tak tahu jawapannya macam mana nak jawab. So, sebenarnya rukhsah sahaja. Okey. Sehari lalu, ini pun kita dah belajar ya sebelum ni. Aqsamus sunnah, masadir asasis tashri', asasiyati tashri'. Ada 4, Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Aqsamus sunnah ada 3 bahagian. Okey, kena tahulah. Aqsamul ijma' hunaka qismain, ijma' sharih dan ijma' sukuti, wa hunaka amsilah li ijma' sharih. Ada beberapa contoh untuk ijma' sharih. Dan arkanul qiyas pun sama, ada al-aslu, al-far'u. Asal ni adalah perkara asal. Far'u tu hukum baru. Far'u adalah hukum baru. Bukan hukum, perkara baru ataupun situasi baru. Hukumul asal, hukum asal, halal, haram ke, harus ke, semua tu. Dan illah sebab apa dia haram ataupun sunat contohnya. Okey, ini antara contohnya. Tahrimun nabis, al-aslu khamar. Khamar adalah hukum asal ataupun perkara asal. Far'u dia adalah nabis, hukum asal dia muharram. Dan illah dia sebab dia memabukkan, iskar kat sini. Ni cara nak menjawabnya lah. Dia bagi kotak macam ni, sama ada dia kosongkan far'u. Ni kena isi. Ataupun dia kosongkan illah. Iskar, apa dia? Illah lah contohnya jawapan. Okey. Okey, ni antara contoh bentuk soalan untuk OPB. Boleh jadi dia tanya begini ya. Okey, dia tanya soalan bentuk begini. Sunan qauliyah. Okey, ada banyak lah. Okey, murid-murid boleh cuba jawab lah. Ni pun ada dalam buku lah ya. Okey, alhamdulillah itu dia penjelasan mengenai ulang kaji sedikit Ustazah mengenai dengan usul fiqh tingkatan 4 dan mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan lah kepada adik-adik kita untuk tahu bagaimana untuk menjawab soalan untuk usul fiqh tingkatan 4. Jadi al-an mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam 'anil manahij al-ulum al-islamiyah tingkatan 4 dan tingkatan 5 dengan topik kita bidang usul fiqh. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini saya dengar kita nak belajar sikit kan Ustazah untuk tingkatan 5 punya usul fiqh. Okey Ustazah, persilakan. Syukran Syafiqah. Baik, nuasil anil mawdu' usul fiqh li sanatil khamisah. Okey. Di sanatil khamisah hunaka arba'ah. Ada 4 tajuk besar. Dan ini Ustazah hanya ambil beberapa tajuk saja untuk dikupas sebab 4 tajuk besar untuk dikupas pada hari ini agak banyak. Jadi Ustazah fokuskan pada beberapa perkara yang
perlu murid sebagai latihan lah, sebagai pengukuhan untuk hari ini ya. Baik, awalan al-adillatul mukhtalif fiha, dalil-dalil yang tidak disepakati. Ada hunaka wahid isnani salasa arba'a khamsa sitta sab'ah samaniyah al-adillah al-mukhtalif fiha. Awalan al-istihsan. Okey. Dia bidang ini sangat besar ya untuk kupasan dia. Okey. Ustazah berikan terus kepada contoh. Apa itu istihsan? Contoh istihsan adalah siapa boleh tolong Ustazah? Apa dia contoh istihsan? Ada yang boleh tolong berikan contoh istihsan? Ada boleh tolong? Angkat tangan dulu. Siapa yang tahu? Okey, Yang Mimi Tafadhali. Ihsan cerita pasal kebersihan sisa minuman burung pemangsa. Okey, cerita pasal sisa burung pemangsa, contohnya burung helang, kan yang dia ada paruh, walaupun dia ada paruh tapi dia masih lagi suci lah. Okey, untuk tajuk inilah. Okey, ataupun untuk dia, kalau ailio manusia tidak najis, okey. Ailio haiwan yang sama ada jadi bangkai dan sebagainya, maka dia akan jadi najis lah ya. Okey, ni kupasan tentang istihsan. Wa summa al-masalihul mursalah, contohnya adalah pemindahan organ ataupun perpindahan anggota badan. Contohnya kita jantung dan sebagainya lah, derma organ tu kan. Jadi dalam bab ini dikupas. Uruf wal adah, contohnya pemberian duit raya. Okey, adakah dibenarkan dalam Islam contohnya kan? Dia masuk dalam sedekah contohnya kan. Dia dah menjadi uruf ataupun kebiasaan masyarakat. Okey. Wa syar'un syar'un man qablana, apa persyariatan pada sebelum, maknanya pada zaman sebelumlah. Okey. Dan qaulus sahabi, contoh qaulus sahabi adalah perbuatan solat witir, betul tak? Ustazah beri contoh ni, qaulus sahabi ni. Betul ke? Kan Mimi? Ini sunat sujud tilawah. Sunnah sujud tilawah. Okey, asanti. Sunnah sujud tilawah. Qaulus sahabi. Contohnya ya, dikupaskan dalam siapa yang bercakap adalah Sayyidina Umar ke ataupun sahabat. Sayyidina Umar yang melakukannya ya. Okey, kemudian siddu zara'i. Siddu zara'i, siapa boleh beri satu contoh? Okey. Ada yang boleh beri contoh lain? Siddu zara'i. Okey. Okey, silakan. Quratul. Menghalang penanaman pokok ketum. Menghalang penanaman pokok ketum. Okey, ataupun contoh lain, dia menjual anggur kepada pengusaha kilang yang menjual arak. Sebabnya dia tidak dibenarkanlah sebab dia membawa kepada penjualan arak lah. Okey, jadi duduk kat siddu zara'i. Amal ahli Madinah contohnya adalah solat witir, betul tak? Amal ahli Madinah. Sahabat sembahyang solat witir, bukan sahabat. Ulama fi ahli Madinah sembahyang solat witir. Jadi betul. Okey. Ni amal ahli Madinah ni Imam Malik Ustaz kan? Betul. Okey, kemudian istishab adalah, siapa boleh bagi contoh? Contohnya Ustazah dapat dulu kot. Ustazah bagi tahu ya. Contohnya okey. Ni adalah normal ya, biasa berlaku. Ada wuduk dah. Lepas tu tiba-tiba nak sembahyang Zuhur dengan Asar. Okey, dia sembahyang Zuhur tu tengah-tengah lah. Lepas tu tiba-tiba nak sembahyang Asar, dah masuk waktu Asar. Dia nak sembahyang, ada wuduk lagi ke tak ada ni? Ada lagi wuduk ke tak ada ni? Biasa kan, itu normal. Ragu-ragu. Tapi kalau tak ada bukti yang kawannya kata, tak dengar pun kau batal lagi sembahyang, tak dengar pun sebagainya lah, kentut ke apa ke semua tak dengar. Okey, jadi maka sah, masih wuduk lagi lah. Okey, ataupun yang biasa lagi orang lakukan adalah solat. Dalam solat, tengah sembahyang, 3 rakaat ke 4 rakaat? 3 rakaat ke 4 rakaat? Contohnya. Jadi kena pegang yang yakin. Yang yakin tu yakin 3. Seloknya pegang yang kurang lah. Seloknya pegang yang kurang 3. Lepas tu dia kena sujud sahwi lah. Okay. Ini kupasan dekat tajuk istishab. Okay. Tak faham tu? Dia sangat besar ya kupasan dekat tajuk ni. Fahimna. Okay. Okay. Sambung. Terus masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu ta'rif mujtahid. Okay, tadi kita belajar tentang dalil-dalil yang tidak disepakati. Sekarang kita masuk kepada mujtahid pula. Apa itu mujtahid? Huwa man qama bi amaliyati istinbat ahkam syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Orang yang meletakkan satu hukum itu. Maknanya dia dah tengok kepada Quran dan Sunnah, kemudian masih lagi tiada ataupun kita panggil situasi itu adalah situasi baru ataupun perkara kita panggil apa ya, bukan perkara, masalah itulah. Masalah itu masih lagi masalah baru yang tak ada pada zaman Nabi, maka dia perlu kepada mujtahid ulama ni lah. Okay, antara imam yang ada yang kita semua maklum adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Okey.
Ini antara contoh ijtihad dalam meletakkan hukum qiraatil Fatihah lil ma'mum fi shalah. Okey. Mazhab yang pertama Imam Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Okey. Dia la tajibu qiraatil Fatihah fi salatis sirriyah. Solat sirriyah tu macam mana? Solat Zuhur dengan Asar. Solat yang kita baca Fatihah tu slow, perlahan. Dan fi salatil jahriyah pun sama pada solat Maghrib, Isyak dan juga subuh. Okay, itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua mengatakan tastahibbu sunat qiraatul Fatihah fi salati sirriyah wal jahriyah. Mazhab salis Imam Syafi'i tajibu. Okey, imam kita lah, tajibu qiraati Fatihah fi salati sirriyah wal jahriyah. Wa akhiran mazhab rabi' tastahibbu sunat qiraatil Fatihah fi salati sirriyah wa fi ma iza sakata al imam fi salati jahriyah wa fi ma kana ba'idan la yasma'u qiraatul imam. Okay, itu huraian tentang cara ataupun hukum membaca Fatihah oleh makmum dalam mendirikan solat. Okey, itu khilaf ulama. Okey. Semua maratib. Dalam mujtahid ni dia ada susunan maratib. Imam-imam tadi pun ada dia punya kita panggil level-level ke? Maratibul mujtahidin. Tingkat-tingkat dia. Okey. Okey, awalan mujtahid mustaqil, sanian mujtahid mutlaq ghairul mustaqil, wa salisan mujtahid muqayyad atau mujtahid takhrij, rabi'an mujtahid at-tarjih, khamisan mujtahid al-fataya. Mujtahid mustaqil ni yang paling tinggi sekali, yang paling a'la. Dan keempat-empat imam kita adalah mujtahid mustaqil. Keempat-empat imam Malik, Imam Ahmad dan sebagainya tu, Imam Syafi'i mujtahid mustaqil. Wa mujtahid mutlak adalah imam-imam dia lain lah. Okey, ada pengikut-pengikutnya juga. Okey. Okey, seterusnya, ni antara contoh. Contoh seterusnya adalah contoh ijtihad fi asrina pada zaman kita sekarang. Tahrim insya' bunuk al-halib. Okey, ini popular pada satu masa dahulu tentang bank susu. Okey, bank susu sangat popular. Okey. Qadiyah, apa isu dia? Lam takun fikrah. Tak terfikir pun dalam fikiran kita ni nak kumpulkan susu oleh ibu-ibu ni, nak tumpukan satu bank supaya sebenarnya nampak macam amalan tu amalan baik. Tapi sebenarnya ada kesan di sebaliknya. Hukumnya adalah haram, Hukumnya adalah haram. Kenapa? Bila susu itu dikumpulkan dan dia bercampur, mungkin ibu-ibu tidak melabelkan dengan baik dan sebagainya, maka jadi apa? Habislah semua jadi adik-beradik yang semua tak tahu siapa mak sebenarnya. Okey. Sebabnya untuk ibu susuan, anak dengan ibu susuan dia tak batal air sembahyang. Okey. Jadi kalau berlakulah begini, maka hukumnya adalah haram, tak dibenarkanlah dalam Islam. Okey. Ini contoh. Tak boleh kumpulkan sekali lah Ustaz. Tak boleh. Kalau contohnya memang nak bagi kepada anak susuan, pilih seorang, terus dia bekalkan kepada anak ibu tersebutlah, kepada ibu dan anak tersebut. Tak perlulah kepada sampai ada bank susu yang bercampur-campur siapa punya susu dan sebagainya. Okey. Okey. Nampak macam benda tu remeh, tapi sebenarnya impak dia sangat besar. Okay, sebab kalau dia adik-beradik yang susu, dia tak boleh kahwin sesama dia contohnya. Okey. Jadi sangat besar impak dia. Okey, aqsamul maqasid bihasbi quwwatil maslahah. Hunaka salasa. Maslahah daruriyah. Okey, dia tengok kepada 5 perkara yang iaitu daruriyatul khams tadi, hifzuddin wan nafsi wal aqli wan nasal wal mal. Okey. Jadi dia tengok yang ni, kelima-lima ni. Wa maslahah hajiyah. Okey, contohnya rukhsah untuk orang yang sakit. Okey, untuk orang yang bermusafir. Okey. Dan maslahah tahsiniyah dalam situasi taharah ataupun sitrul aurah, dan juga adab makan ataupun sedekah dan sebagainya, ya. Okey, ini saya tak adalah kupas secara lebih mendalam sebabnya nanti murid akan belajar dalam topik yang seterusnya, topik inilah. Okey. Ini dia yang sangat penting. Kadang-kadang dia boleh jadi soalan daruriyatul khams ataupun dia guna istilah lain. Dia tak guna daruriyatul khams, dia guna kulliyatul khams. Jangan tertukar dengan kulliyatul khams ilmu mantik. Dalam ilmu mantik ada kulliyatul khams juga kan? Betul tak? Betul, dah angguk-angguk. Okey, dalam kulliyatul khams, dalam ilmu mantik pun ada kulliyatul khams. Tapi ini nak hifzud daruriyat fi ilmu usul fiqh. Okey, daruriyatul khams dijaga 5 perkara iaitu hifzuddin, awalan hifzun nafsi, wa hifzul aqal, wa hifzun nasal keturunan, wa hifzul mal harta. Okey, sebelum meletakkan sesuatu hukum mesti dia raikan kelima-lima ini. Okey, ataupun salah satu daripadanya. Kita tengok sikit latihan. Okey, ain al-adillah.
Okey. Tadi kita dah baca yang pertama, ada istihsan, ada istishab, ada uruf wal adah, bagi duit raya tadi semua tu kan. Jadi dia bagi situasi, awak kena sebut adillah dia apa. Okey. Siapa nak cuba jawab nombor 1? Jawaz naqlul a'dha, pemindahan anggota badan tadi duduk kat mana? Okey, Syamimi. Dia dekat bahagian masalihul mursalah. Masalihul mursalah, betul. Okey, pemindahan anggota badan tadi. Jadi awak kena tahu istilah masalihul mursalah, contoh dia apa. Okey, bila keluar soalan begini awak tahulah. Dan tahu istilah bila contoh-contoh yang ini, semua ni benda ni kena buat latihan. Kadang-kadang tak pernah jumpa lah pula istikdam jihaz sorfi ni, apa maksud dia tak tahu contohnya. Jadi perlu kepada buat latihan. Dalam banyak-banyak latihan mesti ada yang keluar peksa lah. Okey, yang kedua, istikdam jihaz sorfil ali. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, tafadhali. Jawapan dia al-uruf wal adah. Al-uruf wal adah. Okey, yang ada menjadi kebiasaan. Contohnya siapa biasa kita guna istilah menggunakan beli barang menggunakan mesin gedegang. Kita panggil mesin gedegang. Mesin gedegang. Apa kita panggil? Bukan mesin gedegang, kita panggil mesin apa tu? Mesin botol air yang banyak tu. Ada mesin ni kita beli, ada jual air, betul kan? Ada jual biskut kan kat situ kan. Okey. Ataupun kita ada lagi kita ambil duit kat mesin kan, itu lainlah, tapi yang ni adalah kita menggunakan alat untuk kita jual beli. Contoh kita nak beli, takkan kita nak cakap mesin tu. Saya beli ya mesin. Tak ada. Jadi dia adat dah, uruf kebiasaan. Okey. Uruf wal adah. Okey. Sunat sujud tilawah. Apakah adillah dia? Siapa boleh cuba? Okey, Hanifah. Qaulus sahabah. Qaulus sahabah. Okey, sunat sujud tilawah yang dibuat oleh Umar kan? Umar tadi. Dan akhir sekali jawaz taqnin qawanin al-murur. Jawapannya siapa cuba? Okey, Damia. Jawapan dia Sidu Zara'i. Sidu Zara'i. Kat sini contoh ya, kalau dia buat dia ke Sidu Zara'i ni, apa-apa yang membahaya, maknanya dia membawa kepada, kalau benda tu bahaya tak dibenarkan lah. Contohnya dia membawa kelajuan kat situ hanya dibenarkan 80 km sejam saja, tapi dia bawa laju daripada tu, so tak boleh. Okey. Okey, ahsanti ya Damia. Syukran jazilan. Okey. Ini antara contoh ataupun bentuk soalan OPB ya. Zahaba jumhur ulama ila i'tibar masalihul mursalah dalilan min adillati ahkam, kecuali ya. Hati-hati kat sini. Dia ada illa kat depan ni. Okay, jawapannya siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Menturid jawab, boleh? Boleh kat tangan? Okey, Syamimi. Syamimi. Jawapannya? Tafadhali. Suara dia tak dengar. Dah buka mic dah? Okey, Damia nak tolong. Jawapan dia Hanifah. Hanifah. Hanafiyah ke Hanifah sebutnya? Imam dua-dua Ustazah. Okey. Sama je Ustazah. Okey, 19. Ain al-mujtahid al-mustaqil. Okey, tadi saya kata dah dia ada maratib dia kan. Mujtahid mustaqil, ghairu mustaqil semua tu. Jadi dia nak mujtahid mustaqil. Jawapannya? Dia jawab ke? Okey. Okey, tafadhali. Jawapan dia Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Ahsanti, mumtazah. Okey. Okey, ni contoh soalan bahagian ba lah. Apa dia tanya takrif. Bila tanya takrif memang kena hafal. Kalau tak hafal, buat saya sendiri, kalau tak kena memang tak masalah lah. Okey. Kat sini Hazrat kata dah, dia minta 3 daruriyatul khams. Ada 5 tadi, kena sebut 3 lah. Kena jawab. Okey, ni contoh jawapan. Okey. Dan habis dah. Habis dah. Saya rasa bila Ustazah ajar ni, saya rasa saya pun nak jawab soalan Ustazah. Okey, alhamdulillah itu dia penjelasan mengenai dengan usul fiqh tingkatan 5 dan mudah-mudahan memberikan pencerahan sedikit kepada semua murid-murid menonton kami hingga saat ini. Jadi sekarang al-an mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan, antum ma'ana fi Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam 'anil manahij al-ulum al-islamiyah
tingkatan 4 dan tingkatan 5 dengan topik kita bidang usul fiqh. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Baik, Syafiqah, untuk segmen kali ini kita dah ulang kaji dari tadi usul fiqh tentang 4. Kita dah ulang kaji juga usul fiqh tentang 5. Jadi kita nak latihan pengukuhan lah. Baik. Supaya kita nak tengok mereka ni faham ke tak faham apa yang kita pelajari hari ini. Ya? Okey. Okey. Baik, okey, Ustazah teruskan. At-tadribat. Okey, imla al-faragat. Soalan dia ni dalam bentuk OPB kismu alif. Imla al-faragat al-atiyah bil ijabati sahihah. Situ tempat kosong dengan jawapan. Dah ada jawapan dekat atas. Kadang-kadang soalan ada 5, pilihan jawapan ada 6. Hati-hati. Okey. Saja diesrakan. Okey. Kadang-kadang hampir-hampir jawapannya. Dia sebenarnya lagi bahaya walaupun ada pilihan jawapan. Cuma pelajar yang mahir ataupun memang dia baca buku sebiji tu, buku tu dia baca, tak ada masalah untuk dia. Boleh skor 20 per 20 insya-Allah. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Min ahammiyah ilmu usul fiqh at-tamakkun min istikhraj al-ahkam. Al-ahkam madza? Siapa nak cuba jawab? Okey. Min adillatiha. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba Boleh jawab? kat tangan? Kat tangan. Boleh buka mic? Siapa? Ustaz pilih Ustaz. Okey, Syamimi. Okey, tafadhali Syamimi. Ya, syariah. Syar'iyyah, ahkamu syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha. Sahih, ahsanti. Wa summa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yufti wa ayat dia sebiji dalam buku teks yang dia ambil. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yufti wa madza? Damia? Ke Quratu nak cuba Quratu dah angkat tangan. Okey, tafadhali Quratu. Tafadhali. Yuqdi. Ya, qadi yufti wa yuqdi bima yuha ilaihi minal Quran. Baik, ahsanti, mumtazah. Wa salisan yanzurul usuliyun fi kaifiyat hadhihi madza? Wa ahwaliha. Okey. Hanifah. Okey. Al-adillah. Al-adillah wa ahwalihi wa ahwalihi. Okey, ahsantunna. Okey, semua kita tengok jawapannya betul sahih lah. Kita dah keluarkan jawapannya tu. Okay, imla'il faragat al-atiyah bi ijabati sahihah. Sama juga dia ada pilihan jawapan. Ini tingkatan 5 ya. Untuk tingkatan 5. Okey, mana as-sur'ah zaidah 'alal masmuh? Misali, siapa nak cuba jawab? Contoh untuk apa? Okey, Damia. Jawapan dia sidu zara'i. Sidu zara'i, mumtazah. Okey. Contoh soalan yang kedua, ulaika allazi hadallah fabihudahum tadi. Okey. Hadha dalil ala hujjiyatun madza? Okey, siapa nak jawab? Fazrin. Atau Syamimi, namanya Fazrin Syamimi. Okey. Okey, tafadhali. Boleh buka mic? Jawapan dia syar'un man qablana. Syar'un man qablana, sahih. Soalan yang ke berapa? Soalan yang ketiga, naskhut tilawah dunal hukmi. Kita tak bincanglah nasah, kita tak belajar. Hari ini kita tak abaikan yang itu. Dan yang seterusnya, taklid fi furu'il fiqh. Jawapannya? Okey, Hanifah nak cuba. Okey. Wajib. Wajibun. Okey, wa akhiran al-maqasid. Okey, Damia. Khasah. Khasah. Maqasid ada cabang-cabang dia. Ada maqasid ammah, maqasid khasah. Ada lagi satu tak ingat Ustazah apa namanya. Tengok buku ya nanti. Okey. Ni ada 3 bahagian kat situ, okey? Okey, dekat sini untuk yang jawapan ini adalah maqasid khasah. Hiya allati taltaqi 'alaiha jumlah min al-ahkam asy-syar'iyyah. Okey. Okey, betul jawapan. Okey, mumtaz. Okey, ini antara contoh juga. Okey, dia boleh jadi soalan. Dia bagi dalil, dia suruh awak sebut hukum dia dan kenapa dia jadi macam tu ya. Okey, Ustazah terus bagi jawapannya lah. Cara nak jawab dia adalah hukum wad'i, syarat. Hukum wad'i ada 3, syarat, sebab dan juga mani. Okey. Jadi beri hujahan ataupun beri penerangan sikit sah jual beli dengan syarat redha antara keduanya. Okey. Dalil Al-Quran ni panjang. Awak kena baca dulu. Kalau ulang kaji tu baca, jangan baca dalil potongan tersebut saja. Sila baca ayat sebelum dan ayat selepas. Sebab kisah dalam Al-Quran sebelum dengan selepas kena baca ya. Okey. Okey, ini juga soalan, contoh soalan. Yang qasimul hukum syar'i ada 2, antaranya hukum taklifi dan hukum wad'i, dan pembahagian sunnah gunakan salasa. Okey, ini cara soalan. Ustazah perkenalkanlah contoh soalan ya supaya murid dapat jawab dengan baiklah. Contoh sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, wa sunnah taqririyah, dan dia minta juga contoh ijma' sharih. Hafallah 2 contoh. Okey. Selain daripada contoh Ustazah bagi kat sini, ada kawan-kawan nak bagi contoh lain? Ataupun kawan kat rumah, bolehlah fikir. Okey, ada yang kat tangan tadi tu. Okey, okey, tafadhali.
wujubu zakat istihab wal fitr. Wujubu zakat. Zihab wal fitr. Menunaikan zakat kepada untuk emas dan juga perak. Okey, ahsanti. Baik, itu dia sedikit pencerahan daripada guru kita berkenaan dengan teknik-teknik menjawab untuk manahij al-ulum al-islamiyah. Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk adik-adik kita bersedia untuk SPM insya-Allah. Jadi Ustazah, mungkin ada sedikit khulasah kesimpulan untuk topik kita. Okey, untuk khulasahnya adalah untuk masa yang ada inilah, masa yang ada sebab sekarang dah bulan 12, tinggal beberapa bulan saja untuk menduduki SPM. Jadi perbanyakkan hafazan, mana-mana tajuk yang perlu menghafal, jadi kena hafal lah. Okey, contoh ta'rif kan. Jadi ada setengah pelajar dia rasa macam saya tak boleh nak hafal, saya memang tak boleh nak hafal. Okey, tak apa. Jadi perbanyakkan latihan. Okey, latihan-latihan yang cikgu bagi, soalan-soalan contoh, soalan-soalan latih to be ataupun soalan-soalan trial negeri lain, percubaan negeri lain tu boleh cuba jawab. Dalam masa yang sama kita akan menjawab dengan betul lah. Dalam banyak latihan tu mesti ada yang kena masuk peksa tu lah, insya-Allah. Okay. Jadi insya-Allah semoga dipermudahkanlah untuk adik-adik kita, murid-murid kita menghadapi SPM. Banyakkan hafazan, banyakkan latihan insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustazah atas perkongsian teknik dan tips hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di dalam Google Meet dan juga bahkan yang berada di depan televisyen yang sedang menonton kami hingga ke hujung siaran. Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Ingat satu perkara, manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.